konten berdasarkan avatar. Pagi tadi kita dah belajar ini, avatar. Boleh dibina awal dan merupakan aset kepada kita. Cara lama yang sangat berkesan dan terbaik untuk marketing jangka panjang, untuk email. Baik. Saya sentuh satu-satu. Okey, SEO, tindakan. Ni tindakan ni. Upah mereka yang pakar dalam pembinaan website dan strategi SEO. Timeline mesti dibuat 6 bulan dari 3 event, mesti sudah disiapkan, diperbaiki dari masa ke semasa. Okey. Kita kena faham. Ya. Website ni dia ada, untuk website designer, dia ada beberapa kategori. Nombor satu, ini kategori yang paling common. Ya. Website developer. Website developer ni dia tahu buat website. Itu saja. Ilmu dia setakat itu saja. Dia tahu buat website. Bila dia buat website cantik, menarik, ringan dan sebagainya. Okey. Kategori yang kedua, website optimizer. Jika di sini dah ada website developer, kita mesti hire website optimizer. Okey, website optimizer ni apa yang kerja dia? Dia kena optimize website tu. Antara kerja dia, dia kena buat SEO. Kemudian yang kedua, dia kena plan artikel. Yang ketiga, dia kena plan flow. Okey. Tuan-tuan tahu tak, sebenarnya media sosial ini bukan direka mengikut yang Mark Zuckerberg nak, ataupun mengikut yang TikTok nak, atau mengikut yang Google nak. Bukan. Dia sebenarnya direka mengikut apa yang tuan dan puan hendak. Sebagai contoh, tempat ataupun iklan, placement iklan tu dibuat berdasarkan pergerakan mata kita, eyeball kita. Dia ada kajian, dia bukan buat suka-suka. Kita buka handphone tu, dekat bahagian mana yang kita selalu tengok, itulah bahagian yang paling optimize untuk iklan. Okey. Dalam website ni kita boleh install satu plugin yang mana dia boleh bagi tahu kita mouse kita tu hover kat belah mana. Dia boleh tunjuk. Kalau katalah kita punya gambar dekat sini kan, dia boleh tunjuk daripada yang masuk ni berapa persen yang hover kat sini, berapa persen yang pergi ke sini, berapa persen yang tekan ini, berapa persen yang langsung tak tengok ini. Dia boleh tunjuk. Itu kerja website optimizer untuk baca. Tuan-tuan pun tak boleh baca, saya pun tak pandai baca. Bukan kerja saya. Strateginya saya boleh susun, tapi baca saya tak pandai. Sebab ini kerja teknikal. So cost untuk yang ini biasanya 1 bulan 2,500 ke 3,500. Tak mahal ya. Saya bagi tahu tak mahal. Sebab apa tak mahal? Sebab bila dia pegang website ini, dia boleh berikan data yang tepat kepada tuan-tuan. Tuan-tuan, data ni paling mahal sekali lah. Jangan cakap lah. Kalau kita tak ada data yang betul, kita akan sentiasa buat kerja meraba-raba. 2,500 untuk dia jaga. Okey. Kemudian sekejap. Dia jaga tu maknanya dia tengok benda tu je. Dia tengok, dia tafsir dan dia bagi maklumat kepada kita apa yang kita kena buat. Analyze benda tu. Kalau kita nak guna terma dia tengok je tu macam tak betul lah. Dia memang betul-betul jaga kita punya optimization. Maksudnya dia boleh tengok website ni lambat ke, cepat ke, berapa laju ke, atau berapa lambat ke, berapa lama loading orang pakai dan sebagainya. Itu kena ada. Biasanya datang dengan package latihan sekali puan. Dia ada outsource. Kita boleh outsource. Dia outsource, tapi dalam masa sama dia latih kita sekali.
tim kita sekali. Kalau kita ada tim lah. Yang saya sebut ni yang tak ada tim, maknanya kita outsource kat dia 100%. Okay. Kemudian artikel, plan artikel. Artikel ni pun termasuk dalam kerja-kerja SEO juga. Okay. So video yang kita tengok dapat banyak view tu, kita artikelkan dia masuk dalam SEO, masuk dalam website, letak kat bahagian blog. Letak kat bahagian blog. Sebab artikel ni dia akan bantu daripada segi search engine punya carian. Dia bantu ranking. Andai kata kita letak banyak artikel berkaitan dengan Quran Convention, dia akan senang nak keluar. Pasal Al-Quran, keluar Quran Convention. Pasal cari ayat, dia akan keluar Convention. Dia macam tu. Okey, yang itu penting. Macam saya cakap tuan-tuan, video-video tu tuan-tuan ada hak kan, pakai kan? Video Quran Convention tu ada hak pakai kan? Memang 100% you all punya kan? Pakailah habis-habisan. Macam saya cakap tadi, you buat dengan betul, you boleh dapat international audience. Sebab bahasa Inggeris. International audience, kalau kita kutip dekat dia, satu orang, $3 lah kita kutip kat dia. Kat kita dah berapa ringgit? Tolaklah 7% fee yang kita bayar untuk apa? Stripe ke apa yang patut kan? Kita dapat RM15 satu, dapat lebih kurang dalam RM10 satu orang. Satu orang ini international international. Jika kita boleh reach 10 juta internationally, di dunia ni ada lebih kurang berapa bilion orang Islam? I don't know. 1 point something kan? Kita the third largest, second largest ke? Second largest di dunia. Kita ada 1 point berapa bilion. 10 million tu berapa orang? Berapa persen? 1 juta, 1 bilion, 1000 juta. 10% daripada 1000 juta, 100 juta. 0 point berapa persen je, tak sampai 1%. So, kita boleh jadi international tak? Boleh. Pasal bahan dah ada, platform dah ada. Tinggal lagi kita kena invest sahaja ke tempat yang betul. Ini antara tempat yang betul kalau you nak invest. And then you tak boleh search, you tak boleh reach luar negara kalau you tak gunakan ads. Sebab mostly bila kita post sesuatu daripada Malaysia, dia akan distribute content itu ke Malaysia, di Malaysia sahaja. Kalau tak percaya, tuan-tuan pergi ke Thailand, tukar SIM card, tuan-tuan post dalam TikTok ataupun dalam Facebook, audiens yang akan tengok tu adalah audiens daripada Thailand, bukan daripada Malaysia, sebab SIM card dah tukar. Kalau you nak post, pergi berjalan, nak ada banyak like, nak ada banyak share, you kena pakai SIM card Malaysia, hidupkan roaming. Kalau you tak pakai, you pakai SIM card Indonesia, dia akan post di Indonesia saja. So untuk pergi international, kita kena buat ads. Tak payahlah, tak payah jauh lah, kita pergi Indonesia dengan Brunei dengan Singapura dulu, cukup lah. Malaysia sikit, ni sikit. So andai kata kita spend 20,000 sebulan untuk ads, dengan anggaran kita boleh dapat 40,000 sebulan daripada collection. Masih berbaloi kan? So kita dapat 20,000. Itu kalau kita spend 20,000. Kalau kita spend lebih, tapi benda ni kena susun lah. Kena susun, ya. Baik. Untuk event, kita kena susun SEO dulu. Kemudian social media, muktamadkan semua strategi yang mahu digunakan 90 hari sebelum event. 90 hari sebelum event ni kita dah kena decide. Nak pakai paid ads yang mana, nak pakai organic ads yang mana, organic content yang mana. Dah kena decide dah. Sebab apa? Sebab nanti kita nak kena bagi budgeting. Ingat budgeting. Macam saya cakap tadi kan, kita boleh jual tiket tu secara staggered. Tak semestinya kita nak jual terus 1,500.
Jika kita punya event bulan 12, kita boleh mula jual pada bulan 7. Super early bird. Harga daripada 400 kita boleh jual pergi ke mana? 200. Untuk apa? Tujuannya untuk membiayai duit ads tadi. Itu je tujuannya. So second round kita boleh jual dengan harga sedikit mahal. 300. Kemudian the final. Saya cakap tadi kan, bila kita dah ada avatar tadi, orang yang gaji dia 6,000 ke 8,000 ringgit, dia punya agensi apa? Tiket terhad. Orang yang bawah daripada 3,000, 5,000 ke bawah, agensinya apa? Diskaun hampir tamat. Beza. Kalau tuan-tuan tanya orang yang gaji 10,000, dia tak fikir diskaun 10% ke diskaun 40%, dia tak fikir. Yang dia fikir, aku boleh datang ke tidak ni? Ini aku boleh pergi ke tidak? Kalau aku beli ni, aku boleh pergi ke tidak? Jadi dia punya concern bukannya diskaun. Dia punya concern adalah masa. Sebab tu banyak orang yang beli tiket yang mahal atau full ni, dia beli last minute. Okay? Jadi orang yang membiayai, sebenarnya orang yang membiayai event kita ni adalah orang yang very price sensitive, yang bergantung kepada diskaun. Yang akan bagi untung adalah orang yang ni, sikit ni, yang 10%, 20% ni akan bagi untung kita, yang beli dengan full payment. Lepas tu kita kena jelas benda ni. Dia tak boleh kita anggap semua orang sama beli macam kita. Okay? Baik. Kemudian influencer, dia kena, pemilihan influencer berdasarkan kategori dan niche yang sesuai. Timeline 60 hari sebelum event sudah mulakan gerak kerja. Baik, influencer ni tuan-tuan, mesti kita pilih siap-siap. Tak boleh last minute. Sebab bila kita pilih influencer last minute, influencer ni akan hilang banyak masa untuk ready. Pilih siap-siap siapa yang kita nak buat. Macam saya cakap, tak perlu pilih mega influencer pun, pilih yang micro sahaja. Dan kebanyakan influencer, saya bagi tahu ya, key dia sanggup bagi free untuk perkara agama ataupun perkara-perkara berkaitan dengan agama. So bila UPM saja dia no harm. Kebanyakan masa mereka akan ready untuk JV, ready untuk berkhidmat. Tapi mesti bawakan dia offer yang okey sikit lah. Walaupun dia tak nak bayar, dia tak nak kita bayar, tapi at least kita bagi something supaya dia rasa dia tak rasa besok bila kita minta tolong macam kosong-kosong aja, tak ada. Contohnya muka dia dekat banner ke, something like that lah. Ataupun ada sudut influencer ke, kenal dengan influencer ke. Tapi mesti ada influencer yang ada kaitan dengan Al-Quran. Jangan kita bawa Syamimi pula jadi influencer. Tak kena lah. Syamimiyah kan, tak kena lah. Jangan kita bawa apa nama, Makcik Kemboja. siapa? Makcik Kemboja. Makcik Kemboja. Tak kena lah kan. Tiba-tiba datang dalam dewan ni marah-marah, rupanya nak promote Quran Convention. Tak jadi. Walaupun dia bagi free. Tak boleh. Tak boleh. Provocative content boleh, tak ada masalah. Tapi yang itu bukan provoke dah, itu kurang ajar betul tu. Satu orang cakap lah kan. Tapi benda tu ada backfire dia. Ada backfire dia. Cuma kita kena betul-betul jelas benda tu. Okey, sekarang saya nak bagi masa kepada tuan-tuan. Saya bagi 10 minit. Senaraikan 15 ke 20 influencer yang boleh dijumpai sesuai dengan event masing-masing. Tak kisah. Malaysia lah. Sebab ni Malaysia punya event kan.
Tapi kan kalau dapat Ustazah Asma dengan Ustaz Wadi, memang event ni sekejap lah jual. Dekat tu terang lah. Ustaz Wadi dengan Ustazah Asma ni, dia punya audio dia memang yang mualaf. Selfie nak hantar kat bini. Ya, ke bini. Kalau tengok bini tengok ramainya udah dia. Okey, dah dapat? Okey. Baik. Okey. Baik. Bacakan siapa influencer? Okey, macam ni ya. Bila grup ni baca influencer, nama influencer tu, you all tanda ada tak influencer yang sama dengan you all Okey. Ini grup apa? Malaysia kau mak Datuk banyaknya. Banyak. Okey. Senaraikan baca semua. Naufal Isa. Siapa? Naufal Isa. Siapa lelaki? Lelaki lah baca, suara kuat sikit. Ke depan. Okey, semak. Okey, sama. Naufal Isa. Okey, guys. Okey, dengar. Dengar Naufal Isa. Lisa Suryani, Miss Nina, Bella Deli, KJ, Ardeni, Ustaz Don, Ustaz Kazim, Miss Nina, Datuk Hafizah Musa, Bilal Ashraf, Emilio. Okey, tak apa. Ustaz Syahir Sulaiman, Fadli Yahya, Hadi Awang, Sanusi Makno, MP. Mak, Sanusi pun ada. Tak apa. Sanusi pun tak apa. Okey. Semarun. Farhatun, Fakrul Inaisi, Pio Haris, Fazura, Syaril Hamdan. Okey, David. Okey. Baik. Siapa yang ada KJ? Okey, keluar sekejap. Tu KS. KJ banyak juga. Okey. Ya, KS ada KJ. Okey. Ada yang sama tak? Ada 3. 3 yang sama. Okey, sebutkan yang tak sama sahaja. Zakir Naik, Kowi, Adi Putra, Hafiz Muhammad, Nabil Perlahan lah sikit. Kawan tak sempat tengok lagi. Ahmad, Tarfir, Fazrul, Opi, Mufti Man, Nadia Nasa, Nelofa, Naim Daniel, Faizal Tahir, Fakri Fazli, Syari. Okey. Yang belum apa? Kemalihan lagi? Tapi dia tanda Lagi? Nathan Rice.